Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat di mulut kau nak jawab ya. Tak faham lah kau hidup kau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelimpahan kurnia Allah, rahmat Allah dan inayah Allah serta nikmat yang paling besar iaitu Allah anugerahi kepada kita hidup. Hidup ini ibaratnya seperti Allah meletakkan iaitu matahari. Maknanya sebelum ini kita tidak ada nampak apa-apa gelap. Jadi hidup ni ibarat masuknya matahari ke dalam tubuh kita. Dan matahari roh itu tadi masuk pada menyinari. Maka dalam itu berbagai-bagai nikmat anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah masuk. Matahari itu masuk ibaratnya. Nur itu masuk. Berunsur roh dia panggil. Tapi berbentuk cahaya. Betul masuk ke Adam. Alhamdulillah. Dari dalam tu yang sebenarnya yang mengatakan puji itu hidup itu tadi adalah memuji diri dia. Hidup tu tadi. Memuji diri dia yang hidup. Bukan Adam. Bukan Adam yang hidup. Yang hidup hanya yang masuk roh tu, rahsia Allah tu tadi. Yang masuk berunsur cahaya nur. Macam matahari. Menyinar semua. Terang semua sekian alam. Sekian alam dalam tubuh Adam tu semua sinar. Maka nampaklah. Jelaslah kekuasaan, keagungan Allah SWT. Maka dia berucapkan Alhamdulillah. Itu adalah menunjukkan Allah tu memuji dirinya. Tak ada lain. Jadi kita faham konsep tu. Setiap kali di permulaan mukadimah kita akan ingatkan balik. Kalau kita ni bersyukur kepada Allah. Sebab dibagi kita ni hidup. Sebelum ni kita tak hidup. Jadi bila-bila dia nak ambil hidup tu balik, bila-bila boleh ambil. Tapi sebelum dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang tu daripada Allah dan kembali pada Allah. Eloknya kita sentiasa merasakan hidup ni kepunyaan Allah. Itu orang yang beruntung. Tapi kalau dia tak memulangkan, dia nak tunggu nanti waktu kullu nafsin za'iqatul maut, waktu datang mati baru nak dipulangkan, nanti akan susah. Sebab benda-benda lain dia dah merasa ada kedirian. Dia dah ada rasa dia memiliki. Dia nak baik, maknanya dia dah rasa ada memiliki. Tapi kalau kita dah faham hidup ni bukan milik kita. Hidup ni milik siapa? Allah. Jadi dalam hidup tu ada pendengaran, ada penglihatan, ada perkataan, ada kehendak. Itu semua siapa punya? Semua Allah Ta'ala punya. Bila kita tahu tu semua Allah Ta'ala punya, kita akan gunakan je dengan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan, aturkan dalam kehidupan kita. Dan kita takut kita akan merasa ada kedirian dalam hidup kita. Mana ada wujud dua. Tadi kita dah kata hidup ni kepunyaan Allah. Jadi kita akan menunggu sentiasa. Dia terang aja. Dia menyuluh aja. Semua kita kata dialah yang menyuluh diri dia. Dia yang sentiasa menyaksikan dirinya. Sebab dia yang jadi kan tujuannya untuk menyaksikan itulah dirinya gitu.
Tapi kalau kita tak faham, tak duduk ke konsep ni tadi yang Rasulullah SAW bawa la ilaha illallah ni tadi, kita tak faham, kita tak faham apa benda nak dinafikan. Padahal tu kan kalimah pertama, la tu fi, meniada, termasuk kita pun yang ada hanya jadi hidup ni la hayun. Kita ni tidak ada hidup, yang ada hidup Allah. Itu yang nak kita faham. La alimun, kita ada ilmu macam mana pun, bukan ilmu aku, ilmu la, tak ada ilmu. Kita belajar. Lepas tu kita letak tepi, sebab itu ilmu yang kita nak selalu dengan Allah, bukan dengan ilmu dia, dengan Allah. Kalau dengan ilmu nanti kita rasa kita mempunyai ilmu, tak boleh. Jadi kita tauhidkan yang ada hanya ilmu Allah, dan aku hanya duduk dengan Allah. Yang ada pendengaran Allah, aku duduk dengan Allah. Jadi setiap aku dengar semua dari pendengaran Allah, aku mendengar dengan pendengaran Allah. Tidak aku lihat, melainkan melihat dengan penglihatan Allah. Tidak aku berkata-kata ni, melainkan dari perkataan Allah yang nak disuruh katakan. Jadi itu salam. Jadi itu yang dimaksudkan tadi, kalau Nabi Musa berkata-kata langsung dengan Allah, macam mana cara dia? Macam Abah cakap dengan Muhammad kan? Maknanya langsung tak? Langsung. Direct kan? Tapi kalau yang dengar YouTube dengan tu, langsung tak? Itu perantara daripada video ataupun elektronik kan? Jadi yang sini yang langsung. Jadi Abah ni, Nabi Musa tu langsung macam mana? Bila dia meniadakan dirinya. Berniada, baru jelas yang datang tu anugerah daripada Allah 24 jam. Tak. Tapi kalau dia ada diri dia tidak suci, maka kalimat suci itu akan masuk tergantung. Kerana bila tak suci, dia gelap, dia tak nampak, dia nampak yang lain, iaitu nafsu syahwat. Dia berkata bersebab ni, kalau tak ada kepentingan ni, tak ada lah. Cerita pasal Allah je, tak ada hasil lah. Dia akan gitu. Dia akan nampak gitu. Jadi dia akan cerita kepada hawa nafsu kehendak dia. Tapi kalau dia betul-betul sucikan diri dia, bersih, hilangkan diri, mati semua tak ada, baru datang kalimat suci itu jelas. Dia akan pergi ke takwaan. Dia bercakap atas ketakwaan. Bukan antara nakkan kepada pujian, sanjungan, ganjaran. Tak ada. Manisnya duduk kat ketakwaan dia tadi. Di setiap patah-patah perkataan dia, semua kalimat-kalimat suci. Dia jaga betul. Jadi itu cara langsung. Maknanya Rasulullah bagi tahu, kalau ada pun di kalangan umatku adalah Sayyidina Umar yang boleh berkata-kata dengan Allah secara langsung. Rasulullah bagi tahu. Maknanya ada, kita ni manusia yang dibagi gitu. Tapi syarat dia mesti kenal diri, kenal Allah. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak. Konsep dia mesti menghilangkan diri, tak ada. Tak ada kemauan ni, tak ada kemauan ni, tak ada kepentingan. Betul-betul Allah je. Dia nak bersihkan, bersih. Nanti sampai datang rahmat Allah tadi, baru kita akan rasa tu. Macam mana Rasulullah di Gua Hira tu. Malaikat tu Jibril datang. Ya, so baca Iqra. Rasulullah tak nak baca sebab Rasulullah dah langsung dengan Allah. Dia dah langsung dengan Allah, dia dah tahu semua dah. 3 kali malaikat Jibril suruh baca. Sampai Allah Ta'ala kata, bacalah Muhammad, itu daripada aku juga. Bismi Rabbika. Daripada. Baru ni, kalau tak Allah Ta'ala kata gitu, Bismi Rabbika daripada Allah, Rasulullah tak akan. Sebab Rasulullah dah yakin, dia duduk solok 40 hari dengan Allah tu, dia nak dengan Allah je. Jadi orang yang biasa gitu, dia main dengan Allah. Dia gitu. Ada manusia yang gitu. Tapi beruntunglah orang yang dapat kedudukan itu. Tak lain orang tu adalah yang baru belajar mengenal Allah, mengenal diri. Itu Rasulullah beritahu. Pentingnya ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Ya? Ya Allah. Itu pentingnya tadi. Jadi beruntung kita dipilih oleh Allah. Ini semua rahmat Allah. Kita dapat itu. Kita rasa betul-betul semalam dah ceritakan tadi, qurab tadi. Dekat muqarrabin tadi. Semalam dah cerita dekat kan. Mana kedekatan tu kita ingat,
kita nak menuju kepada Allah sejengkal, sejahasta Allah lagi. Apa maksudnya? Kita ingat kita nak maju ke, sebenarnya dia tidak ke mana-mana. Dia terlalu lebih hampir daripada urat leher. Mana Allah nak bagi tahu? Cuma Allah bahasakan aja, maknanya engkau nak sejengkal, aku lebih lagi datang. Rasa. Maknanya Allah Ta'ala tu menunjukkan dia yang menggerakkan engkau untuk sejengkal. Dia yang dia juga sebenarnya dia terlalu hampir, terlalu dekat, sebenarnya kita yang tak ada. Jadi meniadakan diri itu tadi, itu yang sedekat-dekat. Tapi kalau masih ada rasa diri ada Allah, tu bukan dekat. Itu dia punya rahsia dia. Maknanya kita betul-betul tak adakan diri kita, baru kita dekat. Kalau ada sikit pun masih lagi belum dekat. Itu dia maksud Allah SWT bagi tahu kita, itulah rahsia. Jadi jangan ada rasa kedirian. La ilaha il, fahami betul-betul. Hilangkan semua la ilaha. Ya, nanti kita akan diajar, kita nampak yang lain, nanti semua kita nampak semua dia belaka. Nanti kita akan tengok dia akan binasakan semua yang maknanya Allah Ta'ala ni sebagai pencipta, khalik. Semua yang dicipta tadi sebenarnya tak ada. Lebur. Kullu man 'alaiha fan. Binasa. Nanti kemudian dia adakan balik, kita nampak ada. Ada itu kita nampak menunjukkan, nyatakan dia yang ada. Setiap apa yang. Tapi kalau kita tak dibukakan untuk binasa semua, kita tak dapat. Tapi dia juga yang akan binasakan semua dengan kita semua. Lepas tu dia adakan kita balik dan dia adakan semua balik. Baru kita tahu punya itu menyatakan dia. Sebab kena leburkan dulu. Betul-betul dalam cahaya tu tadi tenggelam, hingga lebur masuk dalam cahaya tu, tak ada kita. Baru kita lihat dengan penglihatan sifat Nur Muhammad tadi, dan semua Allah semua punya, apa pun nak dinyatakan, apa nak dikisahkan, semua kisah-kisah dia, semua cerita-cerita dia. Bila kita dah sedar balik daripada fana tadi, daripada dia dah leburkan kita tadi, bila kita sedar, aku betul-betul yakin pada Allah, sebab apa yang dinyatakan dia semua sebenarnya. Gitulah ibaratnya Nabi Musa bila dia nak lihat Allah, Allah Ta'ala kata, lihat, kalau kau boleh tahan cahaya tu, tetap cahaya kat kenderaan itu sampai. Dia lihat kuat sangat, dia pengsan. Cahaya tu bawa roh dia berjalan di lembah yang suci. Baru dia yakin kepada Allah SWT. Hakul yakin. 40 hari baru dia sedar. Bila dia sedar, dia nampak semua Allah berlaku. Itu rahsia dia. Jadi kita nak tengok cara macam mana Allah fanakkan kita. Dia macam-macam cara. Tak semestinya Nabi Musa naik atas bukit, dia ada Allah Ta'ala yang tahu susun diri masing-masing. Beruntung orang dah dia tanda orang dah dapat, dia tak nampak lain dah. Dia dah dalam diri dah tak ada kan. Dia dah semua dia nampak. Dia melihat pun dengan penglihatan Allah. Dia berkata tu. Memang Allah akan anugerahi gitu. Sebab anugerah Allah tidak dapat ditolak. Maknanya la haula wala quwwata. Tak ada daya dan upaya kita untuk nak menolak Allah Ta'ala punya anugerah tu. Dan tak ada daya upaya sesiapa, kalau kita bersungguh-sungguh pun, kita buat macam mana pun, kalau Allah tak nak bagi, itu di tangan Allah SWT. Tapi beruntungnya kita, itu tandanya beruntungnya pada kita dah dapat. Kita tahu kita ni sentiasa dalam keadaan la haula wala. Itu makam Nabi Muhammad SAW. Sentiasa tak ada rasa kedirian. Rasulullah paling pakar bab menghilangkan diri dia. Lama, bertahun-tahun nak ada rasa diri itu susah. Sebab dia minta Allah Ta'ala kukuhkan. Hanya kekasih yang boleh kukuh. Dia duduk makam kekasih. Itu saya cakap tadi. Kita kena duduk jalan dia untuk nak kukuh adalah cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Barang siapa ingin dicintai oleh Allah, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dicintai Allah, itu boleh cepat
sempat naik makam. Sebab orang dalam makam bercinta, akhlak dia terlalu tinggi. Akhlak karimah dia tadi. Rasul. Orang makan cinta. Dia makan cinta bila dia dapat cinta. Allah Ta'ala bagi rasa cinta untuk cinta kepada Allah. Cinta tu nanti akan merebak kepada semua. Bukan cinta tu pada Allah. Maknanya semua yang Allah jadikan pun dia. Dengan iblis pun Rasulullah panggil. Kalau Nabi-Nabi lain dah dia cocok mata iblis. Buta sebelah mata iblis. Sampai sekarang. Nabi Idris. Dia kali jahit. Dia cocok. Tu nak jadikan cerita lah. Ini kisah Allah Ta'ala nak kisahkan. Tu. Jadi gitu. Rasulullah panggil dengan kasih sayang. Tu pun iblis takut nak jumpa. Allah Ta'ala kata pergi. Jangan kau tolak permohonan kekasihku. Kabut dia datang tunduk wali tak sanggup nak pandang. Orang perasaan kasih sayang, kau tak ada kasih sayang, batil. Memang tak sanggup kau nak menengok muka orang kasih sayang. Mana boleh sanggup? Dia wajah kasih sayang lagi, kau wajah kebencian. Mana kau sanggup nak hadapi? Tak boleh. Tak larat kau nak pandang. Nur orang kasih sayang ni, nur dia ya Allah. Masuk tajam. Masuk ke nyusuk hati. Engkau batil, memang hancur. Kau cari jalan macam mana untuk benci, dia tak akan benci kau. Sebab dalam diri dia Allah nak anugerahkan kasih sayang, rahmatan lil. Dia tak ada kerja aku Allah dah bagi gitu. Kau baling batu ke, kau apa ke, kau nak bunuh ke, macam-macam kau buat, aku tetap ya Allah. Dia tak tahu ya Allah. Kalau kau kesiankan dia, kau ampunkan kau janganlah apa-apakan dia. Kau lagi bijak ya Allah. Dia pujuknya Allah Ta'ala. Dia takut Allah Ta'ala. Kau usik kekasih aku lah. Dia takut Allah Ta'ala nak balik. Dia cepat doa, ya Allah jangan apa-apakan dia. Subhanallah. Bukan senang nak duduk situ. Tak boleh. Itu orang pilihan Allah lah. Khusus halal pilihan atas pilihan Allah lah. Dia tapis-tapis berapa orang yang ada tu. Tak semua orang diludah dia buat baik balik. Dia mohon kepada Allah jangan apa-apakan pula. Kan? Siapa? Dia kekasih Allah. Siapa usik kekasih aku perang. Betul? Tapi sebelum dia minta ya Allah, dia tak tahu, tolonglah bagi dia sedar. Ya Allah. Itu kalau apa boleh duduk makam tu, alhamdulillah, maka dia telah insan kamil wa mukamil. Dia bukan nabi, tapi malaikat kagum melihat cahaya dia. Sampai malaikat tertanya-tanya, siapa ya Allah, siapa dia tu? Cahaya dia macam nabi-nabi lah. Tu. Dia padahal dia biasa je. Itulah orang yang hidup kat dunia berkasih sayang. Orang buat macam mana pun dia macam Rasulullah. Dia tak nak balas. Dia tetap mendoakan orang tu, tolonglah ya Allah. Dia buat cara Rasulullah betul. Dia tak boleh buat kerosakan. Orang buat kerosakan dengan dia pun dia doakan orang tu. Ya Allah, bukan senang nak duduk situ. Duduk dalam api pun tak apa lagi kan. Ini kau duduk dalam tu ya Allah. Orang bukan orang sembarangan yang kesucian dia tu tadi kan. Dia nak menyelamatkan. Dia lebih nak menyelamatkan orang lain. Tak apalah diri dia tikam pun tak apalah. Janji dia tetap doakan orang selamat. Tu. Yang orang Yahudi tu buta. Rasulullah suapkan makan dia. Dengan penuh. Yahudi tua buta. Terbaring dia Rasulullah suapkan. Lembut je. Sampai orang buta tu kata sayang dengan dia, tak tahu tu Nabi Muhammad. Kata, kau jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad tu ahli sihir tau. Muhammad tu suka pecah belahkan masyarakat. Dia tu ajaran sesat. Setiap kali Rasulullah suapkan, orang tua tu kata. Sampai Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar tanya ke anak dia, Siti Aisyah, isteri Rasulullah. Ada tak apa-apa yang ada tertinggal yang Rasulullah masih? Itu kotak makan sebelah tu Yahudi. Sebelah rumah. Rasulullah setiap hari bagi makan. Oh ya. Ya, Bakar. Suap. Rasulullah tu apa, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu sahabat Nabi lembut. Dia boleh kata ini bukan, ni tak lembut lagi. Ini mana orang sebenar yang suap aku? Orang buta Yahudi tu cakap. Dia kata apa? Macam mana kau tahu? Yang suapkan aku ni lagi lembut. Kau ni ada kasar ni bukan kau. Bukan yang biasa wajah. Dia tahu. Mana pergi dia? Oh, dia sudah wafat semalam.
Wafat. Siapa dia tu? Dia lah kekasih Allah. Itu guru saya. Itu Nabi saya, Rasul saya. Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Selama ni Muhammad yang suap aku. Islamkan aku, Abu Bakar. Islamkan aku, Abu Bakar. Aku selama ni aku dah cerita kat dia bahawa Muhammad ni sesat. Rupanya dia yang bagi aku makan dengan penuh kasih sayang, disuapkan aku. Aku tertipu rupanya. Tolong Islamkan aku. Nampak? Rasulullah dah wafat. Rasulullah bukan kira orang tu nak cepat masuk Islam tak. Rasulullah buat ikut step apa yang tu. Hidayah apa ni Allah yang. Sampai Rasulullah wafat baru dia. Subhanallah. Itu saya cakap tadi, insan kamil wa mu kamil tu Rasulullah. Dia sempurna, insan kamil, sempurna kepada yang maha sempurna. Jadi manusia-manusia yang ada sekarang ni susah nak ada yang begitu, kecuali wali-wali Allah tu, dia mewarisi akhlak-akhlak Nabi. Wali-wali Allah ni teruk di fitnah, teruk di apa tu, lepas makam Nabi adalah makam wali. Selepas wali barulah ulama-ulama yang Rabbaniun. Rabbaniun pun ada yang wali-wali Allah, tapi dia kategori bawah. Tetap juga yang tu tadi, wali-wali Allah tu memang dah, dia dah tak ada apa dah kat dunia ni. Dia tahu buat kerja Allah je. Kalau dia tawaf tu, satu wali Allah tu, dia bukan ajar kita subhanallah, penting kita mendoakan dia. Kalau wali Allah tu satu tu, kalau dia dah apa tawaf, dia bukan untuk dia dah. Siapa yang ada kat tawaf tu, dia bagi nur. Dia tawaf tu tujuan dia, nur tu bagi kat orang, biar orang dapat Allah Ta'ala. Dia dah main nur dia. Hantar tu mesti nur. Nurun ala nur. Sebab nur yang Allah bagi kat dia tu besar. Dia boleh salurkan. Jadi kerja dia gitu. Kita jangan tanya dia, asal dia tawaf baca lain ni. Kau jangan samakan. Dia tu untuk dia buat tu, diri dia dah tak ada dah. Allah dah apa, macam Rasulullah dah tak ada dah. Rasulullah tu dia apa yang Allah Ta'ala suruh je. Dia bukan ikut hawa nafsu dia tak ada diri dia. Jadi dia buat untuk rahmatan lil sekalian alam. Dia suluh untuk semua. Macam matahari saya cerita tadi. Jadi bila matahari dah suluh, Mak J, bang, bila matahari dah suluh, jadi semua tak benda-benda kat muka bumi yang Allah jadikan, dapat tak dia punya suluh tadi? Kan? Ikut kemampuan yang berapa banyak dia nak sedut cahaya tu, kegunaan. Macam manusia, kegunaan dia apa? Kita tak perlu lagi nak apa, nak pakai lampu ke apa benda kan. Free Allah bagi kan. Berapa lama dah Allah bagi free je matahari kan. Tu ikut kita banyak guna tu, tengok kegunaan. Pokok-pokok dapat matahari macam mana, bumi, semuanya benda-benda yang terjadi tadi. Matahari dia macam tu je. Dia anugerah, ibarat anugerah Allah terus menerus. Tak pernah dia tak keluar lagi. Mesti hari-hari dia keluar, naik, cukup dia turun. Ganti bulan pula. Ganti bintang pula. Kan? Jadi Allah tu memang bagi anugerah pada kita ni sentiasa. Tapi kita selalu tak mensyukuri nikmat Allah. Kita masih lagi rasa ada kurang lagi. Sebab kita nak nampak yang banyak Allah bagi tadi. Macam contoh hidup. Hidup ni yang paling besar sekali, paling berharga pada diri kita adalah hidup lah. Tak pula hidup tu kita faham, hidup ni kepunyaan Allah. Kita serahkan bahawa hidup ni hak Allah SWT. Jadi bila kita serahkan balik, maka Allah lah yang akan jaga didik kita. Dia akan lakukan tadi ikut apa yang telah disuruh. Tapi kalau kita tak faham, kita rasa hidup ni kita punya, apa pun dia buat baik, kita menutupi. Kita kata kita. Itu nama kufar. Itu nama dia berada di alam bawah, alam yang kegelapan. Sebab benda dah terang, ditutupnya. Dia katakan dia yang terangkan. Dia kata dia yang hidup. Dia kata dia yang melihat. Padahal Allah bagi itu hidup daripada Allah. Allah yang hidup. Allah bagi kau penglihatan, Allah bagi kau pendengaran, Allah bagi kau ilmu. Kau kata ini ilmu kau. Engkau yang menutup. Itu dalam ayat Quran Allah Taala kata,
Sesungguhnya jiwa ni memang suka kepada apa? Su. Jiwa kita ni suka kepada sesuatu keburukan. Macam ulama su kata. Ulama yang suka buat keburukan, kerosakan. Su. Jadi jiwa kita ni memang suka bila dia datang, melainkan jiwa yang telah Allah Ta'ala bagi rahmat. Apa tu? Jiwa orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Dia tak akan nafsu dia, jiwa dia tak akan bawa kepada buat keburukan. Dia tak akan ikut cakap iblis ke syaitan ke. Dia tak nak. Dia datang ni, dia dah tak nak fikir ke situ. Tapi kalau orang tu tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan fikirnya kepada lawamah. Nafsu lawamah ni makna dia berbolak-balik baik buruk. Dia berlawan tu. Dalam diri, jiwa tu tau. Dia belum luah lagi tau. Kadang-kadang dia menang, kadang dia kalah. Dan jiwa yang jenis lawamah ni tadi, dia suka kepada bila silap, dia akan menyesal. Ikut cakap syaitan, ikut cakap iblis, menyesal. Dia banyak menyesal. Maknanya masih lagi peringkat berlawan. Tapi bila orang dah kenal diri, kenal Allah, dia ni digagi rahmat oleh Allah. Sebab dia nak kenal. Jadi apa pun yang datang, dia tahu daripada Allah. Dia takkan tukar. Sebab dia dah ada benda tu. Ni dua saya cakap tu kan. Sampai ni dia pecah dua. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan pergi ke kiri banyak. Tulis pun kiri berat. Malaikat tu tulis makin. Tapi kalau dia datang, kita ada ilmu kenal diri, kenal Allah, dia pergi ke takwaan. Tu. Maknanya kekuatan kita adalah Allah. Kita tak mau dengar yang lain lagi. Sebab nak kesucian aja. Mangkuk tu menerima kesucian. Tapi kalau tak belajar kenal diri dengan Allah, mangkuk tu ke arah su'. Masih berlawan dan sudah banyak kalah. Lawamah. Kalau amarah langsunglah terus. Di lawamah dia pergi ke situ lagi. Berlawan, kadang menang, kadang kalah. Itu je bermain situ. Tapi kalau dia kenal diri, kenal Allah, nafsu dia dah mutmain, dia sentiasa kembali kepada Allah dan nakkan kepada Allah aja. Jadi jiwa dia 24 jam dia nak cari jalan untuk sentiasa hidup dia bahagia dengan Allah. Terus. Apa pun yang nak rosakkan dia tu, dia akan naturalkan balik. Dia semua nampak daripada Allah semua. Dia penting dalam diri dia dengan dia akan cari jalan. Jadi itulah matahari tu. Itu adalah ibaratnya Allah Ta'ala kata anugerah. Macam Nur Muhammad. Itu anugerah yang Allah Ta'ala jadi pertama, iaitu Nur Muhammad yang sekalian alam tadi. Jadi bila dia suluh baru terjadi. Lauh Mahfuz apa. Jadi terjadinya Lauh Mahfuz, terjadinya apa ni? Aras, terjadinya syurga, neraka, terjadinya apa saja pun daripada Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad tu adalah kekasih Allah, sifat Allah, rahsia Allah. Tu. Jadi bila rahsia tu menjelaskan tadi atas segala yang terjadi tu, untuk menunjukkan rahsia tak lain tu daripada yang mempunyai rahsia tu tadi. Jadi Nur Muhammad ni dia bukan makhluk. Tapi daripada Nur Muhammad tu baru jadi makhluk. Jadi syurga, dari neraka, dari Lauh Mahfuz itu makhluk. Tapi Nur Muhammad tu bukan makhluk. Itu sifat tu rahsia Allah. Faham Tu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tubuh dia tu maknanya dia tu makhluk lah. Tapi dalam diri tubuh Nabi Muhammad tu adalah nur. Jadi nur tu bukan nur tu sifat Allah. Sifatullah tak lain, dia adalah esa. Tunggal. Jadi alif lam ha. Zat, sifat, asma, af'al, keseluruh tu esa. Bukan bila dia menyatakan bentuk tu makna bentuk tu tadi menunjukkan kepada keesaan Allah. Tak, semua kita nampak nanti semua dia belaka nanti.
Dia terhimpun. Jadi banyak nama-nama Muhammad Soleh, Muhammad Najib, Nasir, Agus, Latif. Semua nama-nama tu tunduk dengan satu nama. Apa nama tu? Allah. Dan Allah tunduk kepada nama-nama dalam Ahad. Esa. Dan Esa tu tertunduk dengan nama apa? Yang tak bernama, yang apa? Yang dikatakan tadi, dialah yang Laisa, yang bernama Laisa kamislihi syai'un fil ardi, dan tidak boleh diumpamakan. Dah habis. Maknanya dah tak ada nama dah. Ahad pun tak ada dah. Ahad tu ada nama lagi kan? Ahad pun tak ada nama. Apa nama dia? Tidak boleh diseumpamakan maknanya. Itulah dia. Dia tak boleh diseumpamakan apa dah? Tak ada, semua tak ada lah. Dia je lah. Dia lah sebenarnya. Dia menyatakan dia tu. Itulah dinding tauhid zat yang aslinya. Zat yang bernama dinding zat tu bernama Laisa. Tidak boleh diumpamakan, nak dibaratkan tak boleh. Melainkan pasti kena hilang semua. Barulah dia sebenarnya. Dia sentiasa dalam keadaan pengakuan dirinya aja yang tunggal esa. Dia nak jadikan apa pun semuanya akan berlaku dengan keesaan dia tadi. Tanpa ada siapa-siapa yang nak disuruh, dia ajakkan untuk minta bagi pendapat tak ada. Itu ada jalan cerita tu pun, itu semua jalan cerita je. Macam apa Allah Ta'ala kata pada malaikat, aku nak ciptakan Adam. Kan? Seolah-olah kita nampak macam Allah tu nak minta pendapat kepada apa? Malaikat. Bukan. Kita salah faham. Kita ingat dalam bab tu kan, tu. Aku malaikat, aku ni nak ciptakan Adam. Tu. Yang tu kata apa? Malaikat kata apa? Kenapa kau nak ciptakan manusia yang akan buat kerosakan? Ya. Tapi sebenarnya cerita tu Allah nak bagi tahu Adam tu Adam tu ada Adam yang sebelum Adam yang Allah Ta'ala cerita tu, maknanya malaikat tahu ada Adam yang dah berapa kali Adam dah. Wallahu alam. Ini jangan dipakai maknanya, tapi kita kena fikir juga. Macam mana apa malaikat boleh tahu sebelum diciptakan Adam? Ya. Ini bukan kita pakai akal, tapi dengan sihatnya kita, sucinya, kenapa Allah jadikan cerita tu? Untuk nak menunjukkan makna ada. Ini Adam kita ni Adam yang ke berapa? Makna malaikat Allah Ta'ala ada ciptakan lagi tak susah bagi Allah. Adam dah habis semua, Adam diganti lagi, maknanya dah berapa kali salin-salin dah. Ini kita Adam ni sampai Nabi ni dah berapa kali dah. Itu wallahu alam. Itu pengetahuan di sisi Allah. Bila kita duduk mengenal diri, mengenal Allah ni, nanti kita akan terbuka. Tak ada susah bagi Allah untuk nak semua tu. Tak ada susah. Walaupun kita tak boleh terfikir, ada ke Adam mana? Walaupun kita fikir macam Allah tu macam susah nak buat Adam lagi yang dulu. Tapi sebenarnya senang, mudah bagi Allah. Dia semua nak menceritakan diri dia, apa yang dia nak. Kekuasaan semua di tangan dia. Keagungan di tangan dia. Duduklah. Ya Allah. Yang diperhatikan setiap sinaran-sinaran pancaran hidup dalam diri kita ni tadi adalah sinaran ibarat matahari. Jadi hayat hidup kita ni ibarat matahari yang sentiasa menyuluh dalam diri kita. Yang tidak ada istilah petang dia turun, pagi dia naik, malam dia gelap. Matahari yang menyinar dalam diri kita adalah nur matahari yang asli, yang sentiasa Allah anugerahkan kita, yang berupa telah datang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, ayat-ayat kata telah datang kepada seorang itulah dia nur.
telah datang. Jadi dia sentiasa menyuluh. Tapi kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita tak nampak dia suluh ke alam dalam diri kita ni. Dia sentiasa suluh. Kalau matahari tu ada time dia turun. Tapi yang Nabi Muhammad, yang Rasul ni tadi, Rasulun min anfusikum, yang ada pada diri kalian, dia tak pernah, anugerah yang Allah bagi tu tak pernah, cahaya dia sentiasa bersih untuk menyuluh kita, untuk menyatakan, menunjukkan Allah. Tu Rasul, pesuruh Allah tu tadi, yang sentiasa. Beruntung kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita tahu dia sentiasa. Jadi ambil tu tadi supaya kita sentiasa mengesakan Allah. Itu tak ada lain. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun, tak lain. Aku manusia macam kalian juga, namun kepadaku dibagi wahyu. Apa tu wahyu? Wahyu tu apa? Yang daripada Allah langsung untuk kita sama-sama menombor satukan Allah aja dalam hidup kita, yang ada di kita. Untung kita. Itulah manis tiada apa. Kalau ada je kepentingan diri kita, dia dah jadi tawar. Dia tak manis. Kena duduk balik tempat. Sebab orang yang dah biasa duduk di tempat yang lazat, yang manis, dia tak mau lagi tempat yang tu. Dia nak duduk ke asliah tadi. Mengesakan asliah. Dia nak duduk kat rasa esa tu tadi. Dia tak nak duduk kat rasa yang mana ada degree dia lagi. Dan kalau dia duduk kat situ, dia jadi takut. Gulu bual absar. Dia takut bergoncang. Dia takut dalam keadaan tu kalau dia terlalai, terlupa pada Allah. Allah je yang wujud. Dia rasa takut. Dia jaga diri dia. Dia jaga diri dia jangan sampai ada wujud rasa diri dia. Takut dia kalau ada rasa diri dia, kejap pun dia takut dah. Sebab dia tahu dia tak akan bahagia, tak akan tenang, tak akan dapat keuntungan, malah kerugian kalau dia ada rasa diri. Dia dah tahu, dia dah kenal diri, kenal Allah. Allah dah perkenalkan diri Allah. Dia tahu dia tak mau yang lain, dia nak Allah je, dia tak mau ada rasa diri dia. Dia tak mau ada wujud yang lain, tak ada wujud dua. Dia ada Allah, dia pun tak mau. Subhanallah manusia. Ada beruntung kita. Itu beruntung siapa-siapa yang mendengar dalam YouTube ni, ambil faham dan amalia terus. Jangan ragu-ragu. Tak payah jumpa saya, tak payah apa, telefon saya, tak payah WhatsApp, tak penting. Saya tak perlu dikenali lah. Maknanya kamu terus kenal dengan Allah. Terus je amalkan. Terus daripada Allah, bukan daripada saya. Saya tak ada kena-mengena dalam hidup kalian. Jangan masukkan hidup saya ni dalam hidup kalian. Masukkan Allah aja. Kehidupan Allah 24 jam. Saya ni tak perlu ada dalam hidup kalian. Tak perlu diingat-ingat saya langsung. Tak perlu. Yang perlunya kamu ingat Allah 24 jam. Itu yang pengajaran tauhid yang Rasulullah SAW ajar. Tak perlu tadi, saya tak perlu. Tu. Bukanlah nak suruh saya kurang ajar, tak apa. Nak kenal boleh. Tapi jangan melebih-lebih. Ya. Sebab kita sama aja. Yang bezanya adalah ketakwaan. Ketakwaan tu maknanya kita sentiasa membinasakan diri kita. Kita tak ada. Duduk dengan dia aja. Jadi tak ada kepentingan apa-apa pun. Tak ada pentingnya perlu jumpa saya ke, tak penting. Tapi kalau nak jumpa juga atas dasar mengesakan Allah, untuk mentauhidkan Allah, bukan tujuan nak menyanjung ke, nak membesarkan, tu tak perlu. Saya tak perlu tu semua. Sebab saya dah cukup top dah. Kalau kita di Malaysia, siapa yang paling top? Muhammad. Siapa yang paling terkenal? Agong. Perdana Menteri. Betul? Tu semua terkenal lah kan? Siapa tak kenal kan? Agong siapa nama? Raja Abdullah apa? Menteri kita, Perdana Menteri Muhyiddin, Datuk Seri Muhyiddin Yassin, kan? Dah kenal, siapa kat Malaysia sebut mesti kenal kan? Top lah dia. Tapi Abah dah lebih top lagi daripada itu. Sebab Abah bila dah dengan Allah, Abah akan rasakan Abah dah cukup terkenal. Tak perlu siapa kenal. Yang penting Abah kenal Allah, Allah kenal Abah. Cukup. Abah rasa Abah dah cukup, top. Jangan sampai Allah tak kenal saya. Abah, itu Abah. Satu dunia top pun Abah rasa tu tak top lagi. Tapi kalau Abah dengan Allah, Allah tahu Abah macam ni, Allah kenal Abah, Abah dah cukup bahagia, cukup top. Macam Abah jumpa orang gila tengah jalan kan.
nak pergi Kelantan, bapak suruh berhenti. Kenapa? Saya cakap borak-borak dengan dia. Dia pun sambut, dia suka dengan saya. Oh, abang rasa bahagia. Abang rasa bahagia, orang gila tepi jalan tu, geladangan apa benda, dia sambut abang dengan baik. Abang rasa bahagia sebab orang macam ni lah di sisi Allah yang paling top. Jadi dia kenal abang pula, dia layan baik pula. Kan? Tu. Tapi kalau kita jumpa menteri, jumpa ni, jumpa, bukan saya kata tak bagus, tapi kita rasa top dengan dia, masa itu kita tak faham lagi. Itu orang biasa, orang ahli dunia aja. Ya. Yang ini orang yang hidup dia zuhud. Berjalan di tepi jalan kerja dia, berzikir je. Kita tak tahu rahsia dia. Tapi kita turun tu, kita sambut salam, bagi dia makan, dia suka dengan kita. Oh, seronoknya kita. Orang ahli Allah suka dengan kita. Bagi saya bangga gitu. Daripada saya jumpa orang top-top, jumpa siapa tu pun, tapi dia hanya sekadar top di dunia je. Bagi saya biasa je. Jadi saya dah diajar gitu. Saya Allah, ahli Allah. Oh, saya cukup takut nak bagi dia tersinggung ke apa. Dia ahli Allah kan. Bagi saya itu. Wa rafa'na laka, Allah akan naikkan nama kita bila kita betul-betul bawa kerja Allah Ta'ala ni, iaitu wa man ahsanu qawlan min, kita ajak manusia perkataan kita kepada tak mau yang lain, tak ada kepentingan ni, kata benda yang tak ada, suci bersih, betul-betul kita sayang pada manusia supaya manusia kenal. Bila manusia tu kenal Allah, kita rasa bahagia. Dan bukan suruh manusia tu puji kita, tak penting, tak perlu. Kita hanya perlukan orang tu kenal Tuhan dia, kita bahagia. Macam Rasulullah, dia dah datang pada diri manusia tu, dia bagi faham orang tu dah kenal Allah, Rasulullah lega, pindah kepada umat lain. Selagi umat dia tak kenal diri, tak kenal Allah, Rasulullah risau. Rasulullah, kita ni semua kenal diri, kenal Allah. Bila dah kenal Rasulullah. Sebab bila orang dah kenal diri, kenal Allah, dia pula nak buat kerja Nabi nanti. Jarang orang bila dia kenal diri, kenal Allah, dia tak nak buat kerja, itu tipu. Sebab dia tahu manisnya tadi, dia pentingnya orang lain pun pasti dia akan keliling, dia suluh nanti. Akan bawa juga. Kalau tidak, dia tak puas. Sebab mubasirah wa nazirah. Bila dah dapat berita gembira tentang Allah, dia pasti akan sampaikan. Memang gitu dia punya kembaran dia. Dia tak boleh. Dah dapat, kita akan lain. Tu. Sebab apa yang kau risau-risau ni? Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia rahmatnya, inayahnya. Duduk kita lagi di dalam jemaah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saja perkongsian saya hari ini untuk menyatakan, apabila Allah berkehendakkan sesuatu, lagi-lagi kehendakkan mengenal diri, mengenal Allah tu, tiada siapa yang boleh menghalang. Tak ada siapa, seluruh dunia ni pun tak ada siapa makhluk yang boleh menghalang jika Allah menghendakkan kita ke arah mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita, alhamdulillah, Allah bagi kita faham. Tak ada siapa yang boleh bagi kita faham melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sesiapa yang benar-benar menghendaki Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di dalam keadaan COVID ke, PKP ke, talian-talian yang lain tu banyak lagi yang Allah aturkan, Allah ciptakan. Selalulah hubungi dengan guru mursyid masing-masing.
bukan musyrik sini saja, walhal musyrik mana-mana sekalipun yang mengenal, yang benar-benar yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah telah bagi kita nikmat hidup lagi, dan hidup ni Allah beri juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah bagi kita memahami, belajari ilmu mengenai diri mengenai Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita berkumpul dalam menjadikan majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagaimana yang Allah Taala panggil kita untuk mengesahkan Dia. Saya dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang mana Allah Taala menyatakan esanya saja, iaitu apabila orang yang telah difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri, kenal Allah ni, maka dia akan berkata, aku duduk di dalam azab api neraka pun tak apa ya Allah, sebab Engkau yang tentukan. Tetapi jangan aku tak ada Engkau ya Allah. Orang kenal diri, kenal Allah, dia akan cakap begitu. Tapi kita kena faham maksud dalam. Sekejap lagi saya akan beritahu. Jadi kalau kita nak cerita azab api neraka, Allah Ta'ala yang menyatakan orang yang kenal diri, kenal Allah ni, Allah Ta'ala menyatakan, mengisytiharkan dia adalah kekasih Allah sebenarnya. Sanggupkah Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang dulu yang pernah dimuzakarakan sebenarnya, sanggupkah Allah Ta'ala nak letakkan kekasih dia dalam azab api neraka? Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak letakkan kekasih dalam azab api neraka. Tapi dia menyatakan betapa lemahnya diri, dia tak sanggup, dia tak ada daya upaya. Orang kenal dia apa, dia akan cakap macam tu. Tetapi dalam erti kata makna yang sebenar, azab api neraka tu, kita fikir azab yang pedih, api neraka, azab pedih, ada api lah apa. Tapi azab yang pedih sebenarnya bagi orang yang kenal diri, kenal Allah ni, azab bagi dia ada kedirian diri dia sebenarnya. Jadi bila dia nyatakan gitu, maknanya Allah Ta'ala siap panggil dia. Walaupun dia diazab gitu, maknanya lalai lah, maknanya ada kedirian kan. Allah Ta'ala tadi saya dinyatakan gitu. Jadi Allah Ta'ala panggil ini, mailah sayang. Jadi gitulah. Dia nak nyatakan supaya kita faham. Perkataan Allah tu Wallahualam. Tapi saya nak nyatakan bagi saya faham dan siapa-siapa yang dengar ni faham. Mailah sayang, dekat aku sayang. Macam kita nak panggil kekasih kita, mailah sayang, kan? Mailah dekat dengan aku. Maknanya dia esa tu. Dia menyatakan keesaan tu dia dengan Allah tu. Orang yang lalai, yang diazab oleh Allah SWT tadi. Allah Ta'ala bagi azab tadi. Yang orang kenal diri kenal Allah ni, dia rasa azab. Yang orang kenal diri kenal Allah ni, dia rasa azab apabila dia menyatakan ada kedirian diri dia. Allah Ta'ala panggil lagi tu, mailah sayang, dekat aku sayang, mailah sayang. Maknanya dia panggil sayang tu, maknanya dia menyatakan suruh mengesakan aku je, kau jangan ada kedirian diri engkau. Itu yang saya
Allah Ta'ala Allah kan gitu. Saya pun cerita jugalah tadi kan, sikit-sikit lah kan. Saya pun tak apa faham, tapi Allah Ta'ala yang bagi faham benda ni. Ni cerita hari ni, lepas tu cerita besok saya tak tahu dah apa benda cerita, saya tak tahu dah kan. Hari ni saya ingat, besok saya tak ingat dah. Tapi sebab saya sentiasa nak mengosongkan diri ni, nak mengisahkan Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi olahan yang macam tu, alhamdulillah, saya amat-amat bersyukur. Jadi saya boleh berkongsi macam ni lah daripada kalam Allah ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesempatan lagi, masih dipanggil Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kembali dalam majelis Allah, majelis agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mari kita banyak-banyak bersyukur, sebagai makhluk Allah, manusia yang diciptakan yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk Allah yang sudah diciptakan. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari kita banyak-banyak bersyukur alhamdulillah. Dan semoga Allah meneguhkan lagi kita, meleburkan lagi kita, diri-diri kita, hilangkan semua. Banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah, karena kita semua ini tiada daya dan tiada upaya, hanya Allah saja yang boleh membinasakan diri kita, semuanya hanya Allah saja. Saya rasa cukup sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing dah membuat satu rumusan tu daripada Allah sucinya tadi. Masing-masing dah meluahkan ke rasa kemanisan, kesucian dengan Allah untuk disampaikan. Alhamdulillah. Maka saya nak menjelaskan sikit. Ini ada kesucian tu, ada kesucian lagi. Maknanya kita ni suami isteri, maknanya manisnya tadi. Hidup suami isteri ni adalah nikah tu maknanya kasih sayang. Tapi kalau dah tak ada kasih sayang, nikah tu dah pecah. Tapi kalau ada salah seorang tu masih ada lagi kasih sayang, maka dia belum berpecah lagi. Masih perlu boleh dirawat. Itu atas kasih sayang kita. Sebaliknya kita ada dua katil besar. Si isteri tidur sini, si suami tidur katil sebelah. Jadi ibarat gitu. Orang yang sebelah sana ada kasih sayang, sebelah sana tak ada. Atau salah seorang tak ada. Tapi bukan dua-dua tak ada. Masih boleh dirawat lagi. Ya. Tapi keputusan dia nanti, kita bertanya kepada diri yang tak ada kasih sayang tadi. Apa sebabnya? Contoh kita dengan Allah. Kita kata kita sayang, tapi kita tak nak ikut dia punya tak budu sistem dia. Jadi itu masih lagi kasih sayang tu mesti ada satu je. Maknanya dia tidak berlaku dua. Dia tak berlaku dua. Maknanya kalau kita sayangkan Allah, semua apa pun suruhan dia kita pasti akan nak ikut. Kita kata Allah tak marah pun, janji aku kasih sayang, aku tak buat tu pun tak apa. Tak boleh. Tetap juga. Maknanya mesti kita selalu dengan Allah kasih sayang dan ikut sistem dia. Kan ayat ni baca tu, qada rabbuka, hendaklah engkau selalu tetap dengan aku, qada kau selalu dengan aku, dan juga ikut sistem itu pun Rahman dan Kalau Rahman aja tak lengkap, jadi kena ikuti Rahim. Rahim tu adalah menyambungkan kasih sayang tu. Dia asyik dengan diri dia mula gitu. Ada yang dalam, ada yang di luar. Yang di dalam dirinya tadi asli, yang nak diluarkan tu sifatnya tadi. Jadi dia menyimpankan tadi, kalau dia ingin dikenali, jadi dia zahirkan sifat. Sifat apa? Nur Muhammad, kasih sayang tu tadi. Sifat dia tu.
Jadi kalau kita dah kenal sifat dia tadi, kasih sayang, kita akan yang tahu dia lah keadaan Allah tu sentiasa kasih sayang, asyik dengan diri dia sendiri. Itulah keadaan laisa kami syai'un tadi. Keadaan dia sentiasa begitu. Kalau kita duduk dalam keesaan, itulah yang manis tu. Kalau kasih sayang tu pun dah manis, ini dah tenggelam dalam kasih sayang tu. Dia panggil asyik wal masyuk. Dia panggil. Dia dah tenggelam betul, dia dah klimak, di mana dia dah panggil dia kebatasan sangat dia punya kasih sayang dia. Terangat sangat dah sampai penghujung dia punya kesedapan, keasyikan tadi. Sampai dia tak sedar, sampai tak ada diri dia, sampai meletup, sampai hilang yang ada dia semata-mata. Dalam Majnun dia dah asyik sampai Majnun datang pun dia tak peduli. Sebab dia dah tenggelam dalam Majnun tu. Majnun datang pun apa perlunya Majnun? Aku dah dapat tenggelam dalam Majnun. Aku dah tak ada dah. Majnun tu dah ada dah. Allah tu dah, aku dah tak perlu apa dah maknanya. Faham tak? Itu makna kasih sayang yang bersifat menyatu tadi. Yang menyatu pada zat tu tadi. Jadi bila kita nampak, bila dia tajalli kan, kita nampak tajalli kan daripada kasih sayang. Kita dah nampak. Tajalli tu semua atas kasih sayang dia. Dia punya tauhid kasih sayang dia tadi kat situ. Maknanya bersyukur apa pun. Bersyukur keadaan dia situ. Tak ada tekanan, tak ada apa. Jalan insya-Allah, mudah-mudahan bagi yang mulia ni insya-Allah kita akan masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala, kurniaan anugerah yang Allah tidak pernah berhenti, kurniaan anugerah Allah. Tandanya Allah nak menunjukkan dia asyik dengan diri dia. Berbagai-bagai Allah Ta'ala tajalikan untuk kita rasa tidak bosan, rasa melihatkan keesaan dia, keagungan dia je. Jadi buat macam-macam, jatuh, naik, turun, apa, sakit, itu apa, nikmat, jadi macam-macam dia buat tu semua untuk kita nak natapkan dia je. Jangan kita risaukan dengan baik buruk. Kita jangan risau. Yang kita jaga adalah kita sendiri. InsyaAllah ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan, ada kedirian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.